Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه. أما بعد، إن شاء الله kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa Masjid Mukim Lundang, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pada pagi ini Allah SWT masih lagi panjangkan umur kita, alhamdulillah, setelah kita ditidurkan oleh Allah SWT dengan izin Allah. Maka pada pagi ini Allah SWT kejutkan kita, alhamdulillah. Masih lagi kita ni boleh bernafas seperti biasa, alhamdulillah. Ada yang tidur tak bangun, pakai sudah masuk kubur. Kita ni alhamdulillah boleh lagi, Allah panjangkan umur, alhamdulillah. Kita guna sebaik-baik umur Allah bagi ni, insya-Allah. Tuan-tuan semua, di antara amalan yang terbaik di pagi hari ini kita membaca Al-Quran. Ini yang terbaik. Dan insya-Allah kita akan mentadabbur, memerhati dan memahami firman Allah SWT, sambungan daripada surah Asy-Syarh. Surah Asy-Syarh yang sudah kita baca baru ni, ayat 1, 2, 3, 4, 5. Ayat 4 sudah kita lihat makna. Kita terus kepada ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Surah ini di antara surah yang menjadi surah kegemaran bagi diri hamba sendiri. Hamba suka baca surah ini. Jadi hamba lihat pun di kalangan kita pun ramai yang suka baca surah ini, dan ramai imam yang suka membaca surah ini. Mudah-mudahan bila kita membaca surah ini kita memahami makna. Di dalam ayat yang kelima, sambungan daripada minggu lepas, Allah SWT berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yusrun itu maknanya mudah. Usrun itu maknanya susah. Allah Ta'ala ulang dua kali dalam ayat 5 dan ayat 6 ni, dua kali ulang. Fa inna, maka sesungguhnya, ma'al usri, bersama usr, bersama susah itu, yusra, ada mudahnya. Oleh itu maka tetapkanlah kepercayaanmu wahai Muhammad, bahawa sesungguhnya tiap-tiap kenikmatan disertai kemudahan. Kenikmatan disertai kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sekali lagi ditegaskan bahawa inna ma'al usri yusra, bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Kita lihat di dalam ayat yang kelima, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan. Jadi di sini ma'a ni makna bersama.
Di sini di dalam tafsir Jalalain disebut ma'a di sini membawa makna ba'da. Makna apa? Fa inna ba'dal usri yusra. Maka sesungguhnya selepas kesusahan itu akan bertemu dengan kemudahan. Susah dulu, kena susah dulu. Kena susah dulu barulah akan bertemu dengan mudah. Jadi di dalam ayat ini Allah SWT menceritakan kepada Nabi kita ketika mana Nabi kita ni berhadapan dengan manusia ramai, umat bukan jenis, kalau kita Melayu bukan bangsa Melayu saja, semua bangsa yang ada atas muka dunia ni Nabi nak kena dakwah, Nabi nak kena cerita, Nabi nak kena tabligh, nak menyampaikan. Maka menjadi orang panggil susah, rasa dalam diri Nabi ni rasa susah, rasa payah macam mana nak menghadapi manusia ni. Kalau Nabi ni masa Nabi kanak-kanak, Nabi membesar dalam keadaan seorang pengembala kambing. Kambing mudah, kita pegang kambing, kita lepas padai, dia makan rupuk. Sudah dia makan rupuk, kita elok masuk gut, mudah. Dia tembak, dia lapar, kita beri air makan senyap. Tapi orang ni payah, orang ni payah. Kita pegang anak kita pun rasa payah daripada kecilnya, sehinggalah dewasanya, sapalah kita lepas dia menikah, kahwin, berumah tangga. Nak boleh ke siapa lepas tu, banyak kesusahan yang kita tanggung. Ada anak seorang susah cara seorang, ada anak 10 cara 10, ada orang 16. Ada di Saudi anak dia 40 lebih. Di Saudi anak 40 lebih. Dengan berapa mak lebih, satu mak lah 40 lebih. Maknanya dia beli ikan tu sehari tu, lauk tu beratus. Jadi susahnya kita kena lalu susah dulu. Sama juga dalam ayat ini, Allah SWT peringatkan Nabi 2 kali sebut fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya ma'a bermakna ba'da ni makna selepas bertemu dengan susah akan bertemu dengan mudah. Sesungguhnya selepas susah akan bertemu dengan mudah. Jadi kita ni pun ada juga istilah, orang panggil pepatah Melayu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu pepatah orang tua kita. Maka tuan-tuan semua, tidak senang nak senang, tidak mudah nak mudah, tidak mudah nak dapat syurga Allah SWT. Tidak mudah, kena buat kerja. Kita duduk atas dunia ni, Nabi SAW ingatkan kita, duduk atas muka dunia ni ad-dunya mazra'atul akhir, dunia tempat bercucuk tanam untuk kita tuai, kita makan hasil akhirat. Sekarang ni kita tak nampak hasil, kita nampak lelah je, kita nampak letih je, kita nampak habis masa je. Kita mari masjid ni start daripada subuh tadi, kita bangun sebelum subuh, kita bersiap-siap dengan baju kita, dengan pakaian kita, bersiap-siap dah semalam sebelum pada kita nak tidur pun kita dah letak dah, set dah. Pagi esok nak pergi sembahyang subuh, pagi esok nak pergi i'tikaf, pagi esok nak pergi mengaji. Kita dah set dah. Hok kita set semalam tu dah bermula dah pahala. Tapi kita tak nampak. Kita tak nampak sehinggalah kita mari pun tak nampak pahala. Kita sembahyang Jumaat tak nampak pahala. Tak nampak. Walaupun Nabi kata
salatul jamaah afdal min salatul fardhi bi 27 darajatan, dalam hadis lain bi 25 darajatan. Sembahyang berjemaah berbanding sembahyang seorang diri 27 ataupun 25. 27 kali ganda. Kita tak nampak. Tetapi kalaulah kita nampak penuh masjid ni, kalau kita nampak kelebihan kita mengaji ni, penuh masjid, tapi kita tak nampak. Bila nak nampak ni? Bila nak nampak ni? Bila kita bertemu dengan hari mahsyar Allah Taala, bila kita masuk dalam alam barzakh, dah bermula dah. Di situ Allah Taala akan tunjuk. Bagi orang yang ahli syurga, setiap hari dia akan melihat syurga. Allah buka pintu, satu pintu menghala ke syurga. Hari-hari dia duk tengok. Siapa yang ahli neraka, na'udzubillah min dzalik, kenapa dapat neraka? Kerana di atas dunia ini mereka ini melampau, tidak sembah Allah SWT, buat maksiat terhadap Allah SWT, tidak dengar perintah Allah dan Nabi. Maka hari-hari ketika duduk dalam alam barzakh, dalam kubur, mereka dipaparkan satu pintu daripada pintu-pintu neraka, dan mereka setiap hari melihat neraka yang bakal mereka duduki. Walaupun begitu, kita lihat dalam kubur, kita dengar ada cerita tinin, ada tinin ini iaitu ular. Tinin ini iaitu ular, yang mana ular itu dia ada 70 kepala. Tinin yang dalam kubur ni ada tinin. Dalam kubur ni ada tinin. Tinin ni istilah kepada ular yang ada 70 kepala. Jadi kita belajar dah baru ni. Jadi tuan-tuan semua, di dalam kubur tu sudah nampak dah hasil daripada ni, inna ma'al usri yusra. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat awal, bila mana yang mengikut Nabi pada peringkat awal ni, pengikut Nabi ni yang banyak mendengar nasihat daripada Nabi, dakwah Nabi, adalah orang-orang miskin. Bila orang miskin ni dilihat oleh orang kaya, orang hebat-hebat, orang ada jawatan, mereka memperlekehkan. Hok ikut Muhammad, hok dak rocet belakang ni. Hok miskin belakang, hok tak ada kedudukan belakang. Di antara yang mengutuk dengan kerasnya Abu Jahal. Di antaranya Abu Lahab. Abu Lahab ni orang handsome. Isteri dia Ummu Jamil ni orang comel. Maka melihat orang miskin, dia ikut Nabi. Siapa? Bilal bin Rabah. Orang tak ada rupa. Dia ikut Nabi. Maka tuan-tuan semua, maka dalam peringkat awal Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ni, maka Allah Subhanahu wa taala orang kata tenangkan hati Nabi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita ni duduk atas muka dunia pun kita kena ingat bahawasanya kita ini kena kerja. Tak boleh duduk saja. Kita tak boleh duduk saja, duduk berehat, jadi malas, tak boleh. Kita kena, bila mana Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita akal, fikiran, kekuatan, qudrah, maka kita kena buat kerja. Di antaranya kita kena sembahyang, kena puasa, kena keluar zakat, kena buat haji, di samping selepas daripada kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Tak boleh kita nak duduk saja, tak sembahyang, tak nak puasa, tak nak keluar zakat, tak nak buat haji, tak boleh. Ini istata'ta ilahi sabila. Bila mana ada kemampuan, ada kemampuan untuk buat haji, maka wajib buat haji. Baik, tuan-tuan semua, maka Allah SWT sebut dua kali di dalam ayat 5 dan 6 ni. Maknanya mudah ni akan kita bertemu, mudah ni kita akan melalui. Bila? Selepas temu dengan susah. Dia tak susah, dia tak mudah selalu. Dia kena lalu kot susah dulu. Kita tengok orang hafal Quran, ngapa Quran ni, dia ngapa Quran ni,
Allahu Akbar. Dia nak boleh ingat 30 juzuk tu. Kita tanya dia, mudah tak? Allah. Dia kata masa dia hafal tu, dia nak ingat sepipi tu mudah. Cuma nanti tanya. Ni anak-anak tahfiz kita. Mudah dah nak ingat sepipi. Dia kata mudah ya. Tapi kita hafal semuka tu, rasa ni kalau boleh bayar kita nak bayar. Ni kalau boleh bayar RM50 sepipi kita nak bayar. Bayar RM50 ingat. RM100 ialah bayar sepipi. Tapi tak boleh nak bayar. Tak boleh nak bayar. Kalau boleh bayar, ramai orang kaya jadi hafiz. Ramai orang kaya jadi hafiz. Ramai orang kaya boleh syahadah ingat Quran ni. Tapi masalah tak boleh nak bayar. Dia kena lalui susah. Ada seorang sahabat hamba. Dia mengaji, dia buat pakar di Indonesia. Bercerita kat sini. Dia buat pakar di Indonesia ni, mana dia ulai balik ngaji di Indonesia. Dia buat pakar ni maksudnya setelah dia hafal dah sekali round, 2 kali round, dia hafal lagi. Dia ulai lagi. Dia panggil buat pakar. Bila dia mengaji di Indonesia, dia bertemu dengan guru dia. Guru dia yang tua dah. Guru dia sebut, saya menghafal Quran ni start umur 50 tahun. Dia start hafal. Lama mana ambil masa? Tok guru dia ambil masa selama 10 tahun. Umur 60 baru menjadi hafiz Quran. Boleh lagi dia kejar. Umur 50 ni kita kata tak tajai dah. Tapi nak si budaya tak nak si budalih. Dia tinggal kerja-kerja lain, dia tumpu dengan Quran yang ambil masa 10 tahun. Boleh mengajar jadi guru hafiz dan jadi seorang pakar, dan maknanya dia ni dia panggil jadi mentor kepada anak-anak murid. Umur ni duduk nombor 2. Sungguh tu nak tu nombor 1. Nak tu nombor 1. Jadi tuan-tuan semua, maka kita lihat, kita tanya anak-anak tahfiz kita yang hafal Quran ni, tanya dia susah tak? Dia kata susah. Tetapi ngapa mula-mula ni mudah lagi. Lepas tu masuk habis juzuk, nak jaga juzuk ni. Tu banyak. Lepas tu dia masuk 2 juzuk. Kita tanya dia, nak jaga 2 juzuk ni mudah tak payah? Oh payah. Masuk 3 juzuk, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30, dia nak jaga balik. Dia nak hafal hari ni, insya-Allah bagi dia tak payah manalah. Sebab dia ambil masa antara maghrib isyak tu, insya-Allah dia nampak dah. Dia tambah lagi lebih kurang sejam 2 jam lagi dia ulang, insya-Allah. Tetapi dia nak jaga ni. Dia nak jaga ni 30 juzuk. Maka dia kena lalui dengan susah. Itu kita tengok atas muka dunia. Tetapi bila berada negeri akhirat, dia Allah Ta'ala akan beri dia ni mudah daripada orang lain. Ni cerita kelebihan menghafal Quran. Allah SWT suruh dia baca 1 ayat, 1 darjat dia nak boleh naik. Duduk dalam syurga, Allah suruh dia baca 1 ayat, dia akan baca. Siapa dia yang ingat atas muka dunia ni, dia ingat Quran, dia ingat. Bila dia ingat Quran, bila dia mati ni, Quran ni dia akan ingat. Dia akan ingat sebagaimana dia ingat atas muka dunia. Bila dia bangun akhirat esok, Allah Ta'ala suruh dia masuk syurga. Masa duduk dalam syurga ni, dia akan baca hak amanah dia ingat. Jadi bertuah orang hafal Quran. Tahniah, bertuah. Memang dahsyat Allah Ta'ala angkat kedudukan mereka. Mereka bagaimana Allah angkat? Allah suruh baca 1 ayat. Bila kamu dapat baca 1 ayat, kamu boleh naik. Kamu boleh naik 1 darjat syurga. Kamu baca 1 ayat, maka kamu boleh naik syurga atas. Baca 1 ayat boleh naik syurga atas. Syurga tinggi. 1 syurga ke 1 syurga ni 100 tahun. 100 tahun syurga di atas. Berbanding dengan syurga di bawah. Jadi orang yang ingat Quran 6,326 ada disebut ayat Quran ni 6,666. Maknanya kedudukan dia tinggi daripada orang lain 6,666 darjat tu, duk atas. Ni bagi orang yang bersusah-susah bersusah-susah dahulu,
ketika berada atas muka dunia. Tu belum lagi bab masalah sedekah. Masalah sedekah, masalah semaya malam, bangun semaya malam, masalah berzikir, masya-Allah. Banyak banyak orang kata kelebihan-kelebihan yang mana kita duduk atas muka dunia ini kita susah-susah dulu. Kalau kita bersedekah, memang duit kita habis duit kita. Tetapi sebenarnya duit yang kita masuk dalam tabung itulah yang kita nak bawa ke akhirat. Duit yang duduk dalam poket kita tu kita nak beli nasi untuk nak makan lo ya. Nak bayar bil telefon, nak bayar bil api, nak buh minyak kereta. Hok ada dalam poket kita. Hok mana kita buh dalam tabung tu, hok tu yang kekal bersama kita akhirat esok. Masya-Allah. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan semua, maka ayat yang ke-5 dan yang ke-6 ini orang panggil Allah Ta'ala nak kuatkan hati Nabi. Tak apa Muhammad, kamu melalui dulu dengan susah, akhir sekali kamu akan bertemu dengan senang. Kalau dah atas muka dunia, kita Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Bila mana Nabi berdakwah, bila mana turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, kamu berdakwah bagi peringatan kepada saudara mara kamu yang dekat-dekat. Bermula ayat ni Nabi ditentang, diugut nak kena bunuh, sehinggalah akhir sekali idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila mana Nabi buka kota Mekah, ramai yang masuk Islam berbondong-bondong. Tapi sebelum Nabi nak bertemu dengan suasana senang ni, Nabi kena lalui dulu. Tinggal negeri Mekah, tinggal rumah, tinggal keluarga, semua tinggal. Termasuk sahabat-sahabat Nabi tinggal yang duduk di Mekah ni, pergi ke Madinah tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Abdul Rahman bin Auf tinggal semua projek-projek. Tinggal habis. Pergi sebatang kara, pergi ke Madinah. Tinggal isteri tak nak ikut, keluarga tak nak ikut. Cerita-cerita kita tengok sahabat-sahabat Nabi berhijrah, tinggal tak ada apa-apa, pergi sebatang kara. Harta tak ada, tanah tak ada, kenderaan tak ada apa-apa. Serah bulat-bulat pada Allah SWT. Bila sampai di Madinah, sahabat-sahabat Ansar bagi hok mana sahabat-sahabat daripada Mekah ni, bila hadir ni tak ada isteri, dia bagi isteri. Tak ada rumah, bagi rumah. Tak ada duit, nak bagi duit. Di antara cerita Abdul Rahman bin Auf, seorang yang kaya. Di Madinah sudah kaya dah. Bila di Mekah sudah kaya dah. Di Madinah ni orang nak bagi macam-macam, nak ganti kekayaan dia ketika berada di Mekah. Dia kata dia tak nak. Dia nak berniaga, nak bermula daripada bawah, nak guna usaha sendiri. Tu dia Abdul Rahman bin Auf, seorang yang kaya. Allah bagi kekayaan kepada dia dengan sebab dia ni suka berinfak. Maka tuan-tuan semua, kita lihat pengorbanan Nabi dan juga sahabat-sahabat. Akhir sekali bila buka kota Mekah ni, kita lihat ramai berbondong-bondong yang masuk agama Islam. Setelah Nabi melalui fasa-fasa kesusahan, orang pergi liku rumah Nabi. Kita dengar sejarah sampai ke iblis pun masuk dalam mesyuarat tu. Dalam mesyuarat untuk nak bunuh Nabi ni, iblis ada mencelah jadi manusia. Bagi pandangnya, setiap kabilah ni hantar seorang pemuda berani mati untuk bunuh Muhammad, bawa pedang tebas rumah dia. Jadi dalam ramai-ramai ni setuju dengan apa ni, siapa ke 40 siapa ke 40 orang. Iblis kata, kalau terlalu ramai duk nak hayung pedang, tak ada lah Muhammad duk tebas pedang. Muhammad boleh celah lagi, jangan ramai sangat, kira-kira berpada-pada. Nak ceritanya Nabi Muhammad ni susah. Siapa kita dengar cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Yang ganti tempat tidur Nabi Sayyidina Ali ganti tempat tidur Nabi. Nabi keluar daripada rumah, Nabi tiup baca di pasir ni. Nabi ambil segenggam pasir, Nabi baca,
Dan mereka ni Allah Ta'ala takdir tidur. Allah jadikan mereka ni mengantuk tidur. Nabi tabur atas kepala mereka pasir ni. Nabi baca waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim saddan fa awshaynahum fa hum la yubsirun. Nabi pergi rumah Sayyidina Abu Bakar, maka Nabi bersama Abu Bakar dalam hijrah. Dalam hijrah awal ni kita tengok susahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kita pergi ke Mekah. Kita bertolak daripada Madinah pergi ke Mekah ataupun Mekah pergi ke Madinah. Kita lihat Allah jauhnya 500 km lebih kurangnya. Hampir-hampir 500, 450, 485 km. Dengan kita naik bah pun kita rasa seksa dah. Duduk atas bah lama 7 jam. Dengan angin yang mari pada pasir ni. Nabi berjalan ni dengan Sayyidina Abu Bakar ni, hijrah nak menyelamatkan akidah ni. Susahnya Nabi ni. Tapi bila akhir sekali, bila pembukaan kota Mekah, ramai yang masuk Islam. Inilah Allah Ta'ala kuatkan 2 kali. Bertemu dengan susah dulu, barulah akan bertemu dengan mudah. Dan kita lihat ayat yang ke-7. Fa'idha faragta, dituju kepada Nabi Muhammad. Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika faragh. Kemudian apabila engkau telah selesai, faragta apabila engkau telah selesai daripada suatu amal soleh, fansab, maka bersungguh-sungguh engkau berusaha mengerjakan amal soleh yang lain. Bila mana selesai Muhammad, kamu sudah buat amal ibadah, satu-satu amal ibadah. Contoh fa idza faragta minas salati, apabila kamu selesai daripada sembahyang, fansab fi du'a, iaitu kamu cuba pula baca doa selepas semaya. Kita semaya dah. Lepas semaya ni Nabi diajar oleh Allah, kamu semaya, lepas semaya doa. Jangan lepas semaya tak ada doa, rugi. Lepas semaya berdoa. Macam kita lepas semaya kita zikir, kita tindak lagi dengan zikir. Padahal semaya tu tak apa dah, hak wajib kita selesai dah. Tetapi diajar oleh Allah Ta'ala kepada Nabi, fa idza faragta fansab, bila selesai dah contoh semaya, maka jangan tak doa pula, doa lagi, tindak pula dengan amalan lain. Macam kita tadi, kita semaya, lepas semaya kita zikir, tindak lagi dengan doa lagi. Masa kita masuk masjid tadi, kita i'tikaf dah, kita tindak dengan i'tikaf, kita tindak dengan semaya sunat sebelum. Ada yang buat di rumah, ada yang buat di masjid. Yang afdalnya buat di rumah kalau rumah dekat. Yang afdalnya semaya sunat ni di rumah. Baik, kita tindak pula mari masjid ni. Lepas pada semua zikir tadi, kita pun tindak pula dengan mengaji. Lepas ni kita balik, ada 2, 3 orang, 4 orang, dia baca Quran pula, dia tindak lagi. Kita lepas kita balik, lepas ni dalam perjalanan kita balik, kita tindak lagi dengan zikir-zikir. Subhanallah ya bihamdihi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah ya bihamdihi, subhanallahil azim. Banyak zikir-zikir yang kita tindak. Walaupun kita sudah buat amal soleh, tapi kita tindak. Wa qila idza faragta min dunyaka fasalli, apabila kamu selesai daripada kerja dunia, maka semaya. Selepas selesai kerja dunia, buat kerja atas muka dunia ini, jangan tinggal, maka semaya. Wa qila wa idza faragta minal fara'idhi fansab fi qiyamil lail, dan dikatakan juga apabila kamu sudah selesai daripada fardu-fardu, jangan putus dah, jangan putus amalan kamu, sambung lagi dengan buat qiyamul lail, dengan kamu buat sunat-sunat, antaranya qiyamul lail. Tu makna dia tu, fa idza faragta fansab, apabila dah selesai dah wajib, maka tindak lagi dengan perkara-perkara sunat, antaranya qiyamul lail. Wa qila wa idza faragta minat tasyahhud fad'u li dunyaka wa akhiratika, apabila kamu selesai daripada tasyahud. Bila kamu selesai daripada tasyahud,
Tasyahud ni makna at-tahiyatul mubarakatus salawat. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Bila selesai tasyahud ni, tasyahud akhir lah, fad'u li dunyaka, kamu doa untuk dunia kamu, wa akhiratika, dan bagi akhirat kamu. Sebab itulah Nabi selepas daripada Nabi baca tasyahud, Nabi baca lagi innaka hamidum majid. Lepas innaka hamidum majid ada lagi doa, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma lepas tu apa ni, Allah doa selamat daripada fitnah kubur tu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabil Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabika tak ingat. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min dia ada pak tu, tak ingat ni. Duduk dalam tasyahud ingat sangat. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku minta berlindung daripada azab neraka jahannam. Wa a'udzubika min adzabil qabri, daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah masa hidup dan selepas mati. Wa min fitnatil masiihid dajjal, minta berlindung dengan engkau daripada fitnah dajjal. Nah, tu Nabi diajar ni supaya lepas tasyahud minta untuk akhirat dengan dunia. Wa qila fa idza faragta min tabligh risalah fansab istaghfir li dhanbika wa lil mu'minin. Dan dikatakan juga makna fa idza faragta fansab ini makna dia apa dia? Idza faragta min tabligh risalah, apabila kamu selesai daripada menyampaikan risalah kenabian. Bila kamu selesai dah berdakwah dan menyeru umat, fansab, maka Muhammad fansab. Fansab ni makna apa? Istaghfir li dzambik, kamu minta ampun dosa kamu. Walil mu'minin, dan bagi orang mukmin semua. Tu dia. Jadi antaranya Sayyidina Umar sebut apa? Inni ukrihu an ara ahadakum farighan la fi amanid dunya wala fi amal akhirah. Sesungguhnya aku membenci, Sayyidina Umar sebut, aku membenci melihat akan seseorang kamu yang kosong. Maksud apa kosong ni? Tiada pada amanan dunia dan tiada pada amanan akhirat. Maksudnya dia kosong ni, maksudnya dia malah. Dia malah, kosong, relax. Kalau kita kan, istilah kita orang panggil lepok. Relax, tarikh, relax, dia malah. Ngaji dok, baca dok, zikir dok, dok belaka. Rugi. Kalau contoh kita jenis kaki lepok je. Lepok. Jumpa saing kerja dia, saing. Siapa kau bini suruh beli lauk pun tak ada. Kerja dia sekawai je. Saing. Ada jenis saing. Dengan saing baik benar. Dengan bini buat bala. Dengan anak tak boleh. Dengan anak backing, tapi dengan saing, Allah, baik benar. Saing kerja, melepok sana sini, tak habis kerja tu, kerja melepok ni. Maka kita tak sudah. Sayyidina Umar kata, aku benci tengok jenis orang lagu ni. Maka tu atas semua kita duduk atas muka dunia ni, jangan kita rugikan masa kita. Sayyidina Umar kata, aku benci tengok. Aku tak suka tengok kerja dunia pun nampak tak ada buat. Kerja akhirat pun tak ada buat. Kalau kerja dunia tu nampak ada buat. Nampak rajin. Contoh kalau kita kata bak cari pitih, rajin cari pitih. Siang malam boleh kira. Sebab dunia dia kerja juga. Ni dunia pun tak kerja, akhirat pun tak kerja. Maka di dalam hadis, innallaha yukrihul 'abda al-battal. Sesungguhnya Allah SWT, Nabi sebut, sesungguhnya Allah SWT membenci akan seseorang hamba yang tidak buat kerja. Allah benci. Allah tak suka seorang hamba yang tidak buat kerja. Jadi kita ni Allah beri kepada kita kudrat, kekuatan ni, buatlah kerja. Buat kerja, buat. Kerja berzikir, baik kerja tu. Kerja berzikir, kerja mengaji Quran,
kerja tolong orang, tak kira lah apa-apa kerja yang kita tengok banyak NGO bila berlaku banjir pakak tu berdoyo-doyo pergi buat kerja, cuci rumah lah, apalah, macam-macam. Kita nak juga pahala tu, masya-Allah. Wa ila rabbika farghab, dan akhir sekali, dan kepada Tuhan kamu Muhammad hendaklah kamu gemar dan inginkan. Wa ila rabbika farghab, maka kepada Tuhan kamu farghab nama tadarru', kamu kena rendah diri pada Tuhan kamu kena rendah diri. Bagaimana kita nak rendah diri pada Allah? Mana tempat mulia kita? Dahi. Maka kita semaya itu adalah paling mulia sekali. Kita hinakan diri kita, rendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pakat takbir, semaya kita sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan menangis bila melihat kita sujud pada Allah Taala. Syaitan menangis. Syaitan sebut apa? Aku disuruh supaya sujud, aku enggan. Manusia, hamba Allah Taala, manusia ni bila disuruh sujud, dia sujud. Maka dalam ayat ini, wa ila rabbika farghab, maknanya kepada Tuhan kamu wahai Muhammad tadarru', kamu rendah diri, kamu rendah diri. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah kita buatlah kerja atas muka dunia ini dengan bersungguh-sungguh. Insya-Allah kita tidak akan menyesal. Kalau kita duduk atas muka dunia ni kita malas, maka kita akan menyesal. Maka bab masalah kita ni tumpu kepada ibadah ni, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, contoh Nabi kata, la salata bihadrat ta'am wala wahwa yudafi'ul akhbathan, tidak ada semaya sementara makanan telah terhidang. Maknanya Nabi kata supaya kita tumpu ibadah kita ni, kalau makanan sudah dihidang, makan dulu. Jangan kita semaya juga walaupun makanan dihidang. Kita takut apa? Takut kita tidak khusyuk dalam semaya. Jadi itu boleh nak semaya. Kalau kita rasa kekuatan kita ni tak ada masalah pun, kita boleh semaya macam biasa walaupun bunyi kokal pinggir makuk dan muhidadah. Tapi takut terganggu ni, maka Nabi kata semaya. Apa ni, makan dulu baru semaya. Satu lagi, dan wala wa huwa yudafi'u al-akhbathan, tidak ada semaya sedangkan ia ni di dalam keadaan menahan buang air kecil dan air besar. Kita ni nak semaya tapi duk main sakit perut, nak kencing kau, nak berak kau, Nabi kata selesai dulu. Jangan masuk dalam semaya dah. Sebab apa? Sebab duk tak khusyuk. Sakit perut. Tak kena buat. Kutuk tu email pula. Bangun tu email ni. Baca lama kan. Kutuk tu email. Kita masalah kita dah dulu. Biar selesai dulu. Sebab bila kita masuk dalam semaya, dalam keadaan duk tahan nak kencing ni, jadi hukumnya makruh. Sama juga makanan dihidang, maka makan dulu. Dalam hadis lain Nabi sebut, idza uqimatis salah wa hadara al-'asha fabda'u bil 'asha, apabila diiqamah untuk solat telah dikumandangkan. Maksudnya bila diiqamah nak semaya ni, wa hadara al-'asha, tiba-tiba makanan disediakan, maka makan dulu. Asyak ni makan malam. Disedia makan ni, maka berbanding dengan iqamah dengan makan ni, Nabi kata makan dulu Sebab supaya apa? Supaya nak khusyuk dalam ibadah. Maka tuan-tuan semua, insya-Allah kita cuba sedaya upaya. Dan akhir sekali, amun nak kongsi dengan tuan-tuan semua di antara doa-doa untuk kita dipermudahkan urusan. Doa yang pendek-pendek, yang ringkas-ringkas. Antaranya, kalau kita nak dipermudahkan urusan, doa pendek. Ini biasanya penulis kod dia dah amal doa ni. Sambil-sambil dia menulis amalan dia, zikir dia, Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Ni kalau tuan-tuan cuba perhati,
Kalau kita susah, baca doa ni. Pendek, ya Allah, permudahkan ya Allah. Jangan kamu susahkan. Dan kamu endingkan sudah tu dengan baik, dengan molek. Hijau kita nak buat ni biar sudah dengan molek. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammimil. Ambo banyak juga orang kata cuba memerhati. Kadang-kadang kita sempat memerhati, kadang-kadang kita tak sempat memerhati. Ambo contoh nak cari parking. Cari parking ni masya-Allah penuh parking. Kita baca Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammimil khair. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammimil. Kejap orang keluar kita masuk. Nah, tu Allah tunjuk selalu. Itu di antara doa-doa yang pendek-pendek. Ada lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini di antara doa-doa yang bila kita baca doa ni, Allah SWT akan permudah urusan kita. Mana lagi? Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai dia Allahus samad, Allahus samad, Allahus samad ni minta di situlah dia panggil Allahus samad, Allah tumpuan segala makhluk. Maka di situ kita mohon dengan Allah, ya Allah permudah urusan, ya Allah makbul doa, ya Allah. Kita baca di situ Allahus samad, Allahus samad. Di antaralah yang sempat berkongsi pada pagi ni. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah kalau bolehlah pagi esok, kalau kita nak ambil masa tu dekat sangat dengan nak korban, takut kita tak ada nak prepare. Jadi hamba rasa esok pagi hamba nak baca bab korban, boleh tak? Boleh, kita stop dulu tafsir ni, kita stop untuk sehari dua ni. Kalau esok bab korban selesai, insya-Allah kira esok sehari je lah. Kalau esok tak selesai bab korban, kita sambung lusa pula korban. Sebab kita nak ambil masa, kita nak biar kita buat ibadah korban ni, biar kita buat dalam kita ada ilmu. Jangan kita buat tanpa kita berilmu. Sebab ibadah korban ni setahun sekali. Jadi insya-Allah esok pagi kita akan sambung bab korban, bab udhiyah insya-Allah. Jadi hamba rasa sekadar tu dulu, dan hamba ucap terima kasih kepada pihak masjid memberi laluan kepada hamba, dan insya-Allah selepas ini kita akan sambung surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha, surah Ad-Duha, surah yang ke-93 selepas daripada kita baca bab korban insya-Allah. Jadi alhamdulillah, hamba ucap terima kasih juga yang hadir. Kalau tuan-tuan tak hadir pun, dia panggil nak kacak sore ni ada pernah musim PKP dia meminta buat orang panggil kacak sore di alamanya, berasa kat ikut weh. Kalau kita tengok tok-tok guru, ustaz-ustaz dalam radio tu kacak sore tu. Kacak sore depan dia dinding tu, mikrofon sebutih. Kacak sore tapi supaya dengan orang ni ada kan. Hamba tak berapa nak boleh buat lagu tu. Tak berapa nak boleh buat. Rasa tak ada orang apa kacak sore ni. Jadi dengan tua-tua mari ni berasa boleh kacak sikit. Kalau tua-tua tak ada sore habuk, tak boleh kacak juga hamba. Jadi hamba ucap terima kasih lah boleh mari ni. Ya alhamdulillah. Mari ni tidak saja. Insya-Allah tuan-tuan yakinlah. Tuan-tuan yakin, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yakin dengan ayat ni. Kita mengaji satu-satu ayat ni, kita kena yakin dengan janji Allah SWT. Siapa yang buat kebaikan walaupun sebesar zarrah, pasti dia akan lihat hasil akhirat insya-Allah. Mudah-mudahan kita terima hasil yang baik daripada Allah SWT dengan niat kita mari ikhlas lillahi ta'ala. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.